A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para jemaah yang dihormati lagi dimuliakan, alhamdulillah kita merafakan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kurniaan, atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, dan kita masih lagi berpegang dengan ajaran Islam dan juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun apa saja rintangan, cobaan yang melanda kita pada hari ini, kita hendaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat yang telah diberikan. Wa imma nikmat itu kecil, kita dapat melihat, dapat mendengar, ini semua nikmat yang tiada taranya. Maka bersyukurlah. Dan bersyukurlah, janganlah kita hidup dalam keadaan merungut dan sebagainya. Kerana Allah akan memberikan kita yang lebih baik, insya-Allah, dan itu adalah janji Tuhan. Baik. Satu persoalan yang berkaitan yang ditanyakan kepada saya berkaitan dengan satu klip video negara Arab Saudi. Kan baru-baru ada satu video yang diviralkan semula, itu gambar video lama sudah. Kan seingat saya video itu tahun 2017 kan. Waktu itu hujan memang seminggu berterusan di Madinah. Jadi ada banyaklah gambaran video yang nampak daun, rumput-rumput menghijau kan. Masya-Allah, subhanallah, tabarakallah, tengok hujan, tengok rumput-rumput hijau apa semua. Maka ini semua orang kaitkan dengan akhir zaman dan juga hadis Nabi. Maka tidak dinafikan tidak dinafikan bahawa tahun 2017 tu memang hujan betul kan. Saya masa bawa jemaah tu memang hujan. Tak turun pergi pasar kurma apa semua tak boleh. Sebab hujan lebat. Hujan lebat apa semua, kita batalkan aja program apa semua. Jadi siapa nak beli kurma semua kirim pada ustaz-ustaz. Gitu kan. Jadi ceritanya bahawa hujan yang lebat itu yang tak berhenti-henti, seminggu tak berhenti hujan di Saudi, memang akan subur lah. Kemudian tahun 2018 masa saya bawa grup lagi, dah mula kering apa semua sebab panas dah mula. Dah kurang hujan, maka panas balik apa semua, dah rumput-rumput hijau tadi semua jadi kering dan sebagainya. Jadi berkaitan dengan padang pasir menjadi hijau ni betul kan, tuan-tuan boleh rujuk dalam hadis Nabi yang sahih dalam riwayat Muslim, hadis nombor 157, bahawa Nabi SAW bersabda, tidak akan berlakunya hari kiamat apabila kamu melihat orang yang banyak hartanya, membawa hartanya, mencari orang-orang miskin dah tak ada. Kan waktu itu manusia semuanya kaya. Kan nampak gaya kita hari ni ramai lagi yang apa-apa ke dana kan. Ramai lagi yang miskin apa semua ni, macam jauh lagi kiamat. Tapi belum tahu, ini semua adalah ketentuan Allah ya. Tapi dalam hadis ni, hadis sahih dan kata tidak akan berlaku hari kiamat, kamu akan melihat manusia bawa harta nak bagi zakat ni, tengok tak ada siapa yang miskin. Kemudian tidak akan berlakunya hari kiamat juga sambungan hadis tersebut, melainkan kamu akan melihat bumi Arab mula menghijau, subur dengan tanam-tanaman dan sungai-sungai. Baik, apa yang kita lihat hari ini, kalau kita lihat faktor geografi lah kan, 1/3 daripada bumi ini adalah padang pasir. Kan kita campur padang pasir, Gobi lah, Sahara lah, apa semua whatever. 1/3 dunia ni adalah padang pasir. Dan padang pasir yang paling besar Sahara lah di Timur Tengah, yang meliputi daripada Yaman, Oman, sampailah UAE, Abu Dhabi, Dubai, Qatar, sampailah atas Arab Saudi, sampailah ke Jordan sana. Padang pasir. Kan padang pasir, tak ada apa-apa. Namun tak ada apa-apa itu dulu kan. Sekarang ni dah banyak pembangunan. Tonton tengok sajalah kan. Dulu mungkin di Saudi Jeddah saja. Dulu banyak padang pasir majoritinya. Sekarang ni dah makin lama bandar-bandar makin pesat dan take over dah. Padang pasir apa semua ni membina sebuah penempatan hebat tu di Jeddah. Belum kira lagi di Dubai. Kan di Dubai lagi lah, masya-Allah. Dulunya era-era 70-an, 60-an, padang pasir apa semua kan, namun dibangunkan sampai ke hari ni kan. Dubai menjadi bandar hebat dengan kereta-kereta mewah. Bahkan 95% yang duduk di Dubai adalah warga asing. Mereka siap mengalu-alukan, sila datang ke Dubai, siapa nak beli rumah boleh beli, property ke apa semua boleh, janji ada duit je. Maka orang asing ni, orang putih apa semua, yang tidak Islam, yang musyrik, mereka ni banyak dah membina penempatan di tanah-tanah Arab yang asalnya gersang kering kontang ni.
ada menara yang paling tinggi dalam dunia. Dan inilah yang kita concern kepada hadis Nabi tadi ni. Dahulunya padang pasir, tetapi manusia datang membina sebuah tamadun, membina penempatan apa semua, bina sebuah negara apa semua. Dan mereka mengairi tanaman, dia orang buat bandar yang tersusun, ada pokok-pokok apa semua, buat macam-macam pulau jadian, sungai jadian. Ini semua sungai-sungai yang dibuat oleh manusia yang akhirnya hari ini diairi. Kan orang sedut air laut apa semua, buatlah macam mana pun. Dan inilah yang membenarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan datang, tak mustahil, mungkin lagi 100 tahun akan datang kalau panjang umur apa semua. Kita lihat di negara Arab mungkin dah tak ada dah padang pasir. Mungkin dah penuh dengan bandar-bandar hebat apa semua, dengan teknologi. Sebab bila padang pasir, dia orang boleh buat sesuatu kat situ. Padang pasir takkan dibiar padang pasir je, mesti nak buat satu penempatan supaya orang boleh digunakan lah. Negara boleh gunakan, boleh majukan sektor perumahan ke apa semua sebab padang pasir. Rugi kalau tak dimajukan. Makin lama makin padang pasir makin kurang. Akhirnya penempatan. Hari ni Saudi pun dah follow. Kan negara Saudi pun dah mula di Jeddah, di Mekah dengan pembaharuan, pembinaan di Riyadh. Semuanya telah dibangunkan dengan bandar-bandar yang hebat. Dan akhirnya kita lihat makin lama gurun-gurun makin mengecil. Dan banyaklah sungai-sungai, longkang-longkang yang dibuat. Ini semua yang dibuat oleh manusia, jadian semuanya. Jadi tidak mustahil kalau kita katakan bahawa hadis Nabi yang Nabi katakan ini terjadi pada zaman kita sekarang ini. Tak mustahil. Dan dalam zaman kita ini dah mula kita nampak dah kan apa yang berlaku di kalangan manusia yang mula untuk membangun dan mengairi tempat-tempat ini. Itu belum kira lagi hadis Nabi berkaitan dengan tidak akan berlakunya hari kiamat, melainkan kamu lihat banyaknya terowong-terowong di sekitar Masjidil Haram di Mekah apa semua. Hari ni kita lihat benda tu berlaku. So maka ada yang tanya, Ustaz, benda ni hadis Arab, hadis Nabi SAW, orang Arab dia faham lagi daripada kita lah, orang yang bukan Arab. Tapi mereka buat juga. Kan? Maka ini yang kita perlu faham bahawa di satu sisi, di satu sudut, ada rupanya mereka-mereka yang cuba untuk mewujudkan benda-benda ini, membenarkan hadis-hadis Nabi ini dengan membuat perkara-perkara yang Nabi kata, terowongan lah dengan sungai jadian, dengan menghijau ke apa semua ni, ada puak-puak yang cuba untuk mewujudkan. Nanti kalau kita katakan begitu, ada pula kata ni konspirasi ke apa semua kan. Kita tak dapat nafikan bahawa wujud dunia hari ini yang dikuasai oleh Yahudi keseluruhannya. Kita hari ini umat Islam, walaupun kita agama nombor 2 paling banyak ahlinya dalam dunia ini, tapi ingat kata Nabi SAW dalam satu hadis yang lain, kamu akan mendapati bahawa umat Islam waktu itu ramai, tetapi hanya ibarat buih-buih di lautan. Buih-buih di lautan. Ramainya kita ini tidak satu kebanggaan. Yahudi hanya berapa juta sahaja, tapi mereka mampu menguasai dunia. Jadi bukan bilangan yang ramai itu yang perlu dibanggakan, tetapi tahap keimanan. Kerana apa gunanya kita menjadi orang yang menguasai tempat kan, kita sebagai ruler ke satu negara, kita katakan negara Islam apa semua, pakai pakaian Islam, tapi ramai orang-orang kafir yang menghina agama Islam. Yang ini yang kita nak tekankan pada hari ini. Kan? Hari ini kita dapat lihat umat Islam hari ini ditekan oleh orang-orang yang tidak Islam. Dan kita takut dengan puak-puak yang bukan Islam ke apa semua. Takut apa semua. Jadi dengan ketakutan ini, maka agama-agama lain ini cuba mengambil alih, cuba menekan kita, dan kita akan terikut-ikut pula dengan budaya mereka. Hari ini apa ramai umat Islam kan pakai tudung molek, pakai baju jubah cantik apa semua, tapi duk TikTok kan, menayangkan aurat dan sebagainya. Kita mengikut-ikut budaya. Maka benarlah kata Allah SWT dalam surah Al-Baqarah, lan tarda ankal yahudu wal nasara hatta tattabi'ana millatahum. Orang Yahudi ni takkan sekali-kali suka kita ni, melainkan umat Islam ikut mereka. Kita ikut jejak langkah mereka. Orang nak ber-TikTok, kita pun nak ber-TikTok. Orang Yahudi lancarkan produk ini, kita pun ikut sama jugalah. Lancarkan app ini, kita pun lancarkan game ni, kita pun main. Macam-macam lah. Dan hari ni kita akan melihat umat Islam makin lemah dan makin lemah. Jadi
sebagai satu muhasabah untuk diri kita tuan-tuan. Kita semua tahu, tuan-tuan dan saya, kita tahu lah kita ni memang hidup akhir zaman kan. Kita ni dah memang hidup akhir zaman dah, tak boleh lari dah dengan perihal akhir zaman. Maka jagalah diri kita, ahli keluarga kita, jangan sampai terpesong daripada akidah bertuhankan Allah dan juga kita mengaku Nabi Muhammad sebagai Nabi kita. Itu yang paling basic, yang mendasar dalam agama kehidupan kita. Ya. Jadi insyaAllah sebanyak penerangan saya itu membuka satu pencerahan kepada kita bahawa teguhkanlah agama kan, teguhkanlah agama ke dalam ahli keluarga kita, yakin dengan saya yakinnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan, baca Quran selalu, banyakkan zikir, solat jangan lupa, dan juga kita kerja dengan penuh amanah, integriti dan sebagainya. Mudah-mudahan kalau kita ditakdirkan kita menuju Allah, kita meninggal dunia dalam keadaan yang beriman kepada Allah dan Allah redha atas kehidupan kita, maka syurgalah balasan untuk kita semua insya-Allah. Ya, aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.